Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail. Wallahu khalaqakum wama ta'malun. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. Para pendengar yang dirahmati Allah sekalian, insya-Allah kuliah kita pada malam ini adalah berkaitan dengan ungkapan kata yang menimbulkan masalah besar di kalangan sebahagian umat Islam, terutamanya umat Islam yang kurang mempunyai ilmu pengetahuan, iaitu ungkapan kata yang telah pun saya sentuh penjelasannya pada kuliah yang lepas, iaitu ungkapan kata man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang telah kenal dirinya, sesungguhnya ia telah kenal Tuhannya Allah. Marilah kita ingatkan semula kedudukan kata-kata tersebut dari sudut latar belakang sejarah. Ada setengah ulama mengatakan kata-kata tersebut adalah berasal daripada kata-kata Nabi Allah Idris, di mana Nabi Allah Idris pernah memerintahkan umatnya, ikrib nafsaka ta'rifu rabbaka, yang bermaksud kenalilah diri anda, nescaya anda kenal Tuhan anda. Ikrib nafsaka ta'rifu rabbaka, kenalilah diri anda, nescaya anda akan kenal Tuhan anda, Allah. Sebagian ulama berpendapat bahawa ungkapan tersebut berasal daripada hadis Nabi Muhammad SAW sebagai jawapan kepada pertanyaan seorang sahabat. Seorang sahabat Nabi bertanya kepada Nabi kita Muhammad SAW, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, man a'rafun nas billah, siapakah manusia yang paling kenal Allah, ya Rasulullah? Man a'rafun nasi billah, siapakah ya Rasulullah orang yang paling kenal Allah? Maka Rasulullah menjawab dengan sabdanya, a'rafuhum binafsihi. Manusia yang paling kenal Allah ialah manusia yang paling kenal terhadap dirinya. Maka daripada kata-kata Rasulullah yang tersebut, atau mungkin daripada kata-kata Nabi Allah Idris yang tersebut, maka ulama kemudiannya menyebutkan man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu.
Kerana itulah maka ada orang yang menyangka ungkapan kata tersebut man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu adalah sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang sebenar-benarnya bukanlah sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua boleh katakan semua ahli hadis mempunyai pandangan bahawa ungkapan tersebut bukanlah hadis Nabi. Tapi ungkapan tersebut adalah kata-kata ulama. Di antara ulama ada yang berpendapat kata-kata tersebut atau ungkapan tersebut adalah kata-kata Syekh Yahya bin Mu'az Ar-Razi, seorang ahli tasawuf, seorang sufi yang meninggal dunia pada tahun 258 Hijrah. Syekh Ajaluni dalam kitabnya Kashful Khifa atau Kashful Khafa ada menegaskan bahawa kata-kata tersebut atau ungkapan tersebut adalah kata-kata Syekh Yahya bin Mu'az Ar-Razi. Apa yang penting berkenaan ungkapan tersebut ialah ungkapan tersebut tidak bertentangan sama sekali dengan Quran dan Sunnah. Maknanya, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu sesuai dengan maksud ayat-ayat Quran, maksud hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang jadi masalah ialah setengah orang-orang Islam yang kurang pengetahuan menggunakan ungkapan tersebut sebagai titik tolak untuk mengenal Allah. Oleh kerana golongan tersebut menggunakan ungkapan tersebut sebagai titik tolak untuk mengenal Allah, maka mereka mencetuskan, menimbulkan ilmu mengenal diri. Ilmu mengenal diri. Yang akhirnya ilmu mengenal diri yang mereka teroka itu dikenali dengan ilmu hakikat insan. Ilmu tentang hakikat insan. Di Malaysia terdapat dua buku yang dikarang oleh kurungan ini. Pertama, kitab Hakikat Insan. Yang kedua, kitab Rahsia Insan. Kedua-dua kitab tersebut menghuraikan rahsia-rahsia kejadian manusia untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Tapi seluruhnya daripada awal hingga akhir mereka menggunakan akal. Analisis secara akal. Di antara apa yang kita ketahui, mereka yang belajar ilmu hakikat insan atau rahsia insan, mereka ini telah bukan saja tidak dapat mengenal Allah sebenar-benar kenal, tapi mereka telah menyimpang jauh daripada akidah, daripada syariat. Ada di antara mereka yang berpegang dengan kata-kata guru mereka bahawa bila mereka belajar hakikat, duduk dalam hakikat rehat. Kerana duduk dalam hakikat,
seperti juga duduk dalam rumah. Seseorang yang duduk dalam rumah tidak bekerja, tinggal makan minum sahaja. Yang bekerja ialah orang-orang yang di luar rumah. Maksudnya, seseorang yang mempelajari hingga tamat kitab Hakikat Insan atau Rahsia Insan, orang tersebut dianggap telah sampai kepada hakikat mengenal Allah, yang selalu disebut syariat tarekat hakikat. Mereka menganggap diri mereka sampai ke tingkat hakikat. Bila sampai ke tingkat hakikat, mereka ibaratkan diri mereka seperti duduk dalam rumah. Manusia duduk dalam rumah tidak bekerja, makan minum tidur saja. Yang bermaksud bila sampai ke tingkat hakikat, maka semua taklif agama, semua kewajipan agama telah gugur daripada mereka. Mereka tak akan mengerjakan salat, mereka tidak akan mengerjakan puasa, mereka tidak akan pergi masjid ke surau, kerana mereka menganggap diri mereka sudah duduk dalam hakikat. Kerana itulah Allah lepaskan mereka daripada taklif agama. Mereka ini sebenarnya syariat pun tidak sampai, apatah lagi hakikat. Syariat pun tidak sampai. Mereka ini ilmu pun jauh. Mereka ni jauh daripada ilmu. Apatah lagi daripada hakikat. Syariat tidak ada, hakikat tidak ada. Kerana orang yang sampai, manusia yang sampai ke tingkat hakikat ialah Rasulullah SAW. Diikuti para sahabat, kita dapati Rasulullah semakin taat kepada Allah. Sahabat-sahabat juga merupakan golongan orang Islam yang awal yang paling taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga para sahabat menyebutkan, kami di zaman Rasulullah, kalau kami melakukan dosa kecil, sekecil lalat sekalipun atau sekecil nyamuk sekalipun, kami merasakan dosa itu terlalu besar seperti gunung yang mau menghempap oleh kami. Ini berarti para sahabat yang mengikut Rasulullah, mereka semakin kenal Allah, mereka semakin taat kepada Allah. Kerana itulah Rasulullah SAW, bagaimana yang kita maklum, adalah merupakan manusia yang paling banyak beribadat kepada Allah, terutamanya solat. Sehingga bila Rasulullah solat malam, tidak berhenti-henti solat, terus solat sampai bengkak-bengkak kaki. Sebab itulah ada satu riwayat yang menyebutkan bahawa Rasulullah SAW bersabda, Ana a'rafukum billah wa asuddakum khawfan minhu. Aku adalah orang yang paling kenal Allah di kalangan kamu. Dan aku juga adalah orang yang paling takut kepada Allah di kalangan kamu. Rasulullah paling kenal Allah. Memang munasabah. Beliau sebagai Nabi dan Rasul dapat menimba ilmu. Bukan saja ketika berada di dunia, tapi Allah limpahkan berbagai ilmu ketika Isra' dan Mi'raj.
Seperti yang Allah sebut dalam ayat pertama surah Isra. Surah Isra. Bismillahirrahmanirrahim. Linuriyahu min ayatina. Supaya kami Allah perlihatkan, ajarkan kepada Muhammad SAW dalam akal dan hatinya sebahagian daripada tanda-tanda kewujudan kami, kebesaran kami dan kesempurnaan kami sebagai Tuhan. Maka dengan Isra dan Mi'raj itu nyata sekali Nabi Muhammad adalah manusia yang paling kenal Allah. Dan kerana itu Nabi Muhammad SAW juga orang yang paling taat Allah. Ketaatan Nabi mengatasi ketaatan semua umatnya. Tidakkah kita hairan apabila orang-orang yang belajar ilmu hakikat, kononnya mereka belajar mengenal Allah melalui mengenal diri, berdasarkan kepada man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Bila mereka mendakwa sudah sampai ke tingkat hakikat, semua taklid agama gugur. Setengahnya, lebih daripada itu, hukum hakam halal haram sudah tidak ada lagi. Saya sendiri pernah berdepan dengan golongan ini. Mereka duduk sebelah menyebelah dengan perempuan. Mereka bila ditegur, mereka menjawab, mereka duduk dalam hakikat. Bila duduk dalam hakikat, maka tidak ada beza antara lelaki dan perempuan. Orang yang memandang lelaki perempuan itu berbeza, itu orang yang di luar hakikat. Masya Allah. Tidak ada halal haram antara lelaki perempuan. Berbual, bercakap, duduk sebelah menyebelah, tidak ada lagi. Tidak dianggap itu sebagai larangan. Para pendengar yang dirahmati Allah sekalian, marilah kita pahami seterusnya ungkapan man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Sebagaimana yang saya sebutkan tadi, ungkapan ini tidak berlawanan dengan ayat-ayat Quran dan tidak berlawanan dengan maksud hadis-hadis Nabi. Malahan sesuai dengan ayat-ayat Quran, sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW. Perlu memahami dengan kepahaman yang betul, ilmu yang benar berdasarkan Quran dan Sunnah. Tidak dipahami secara hentam kromo, ikut suka hati. Bagaimana kita nak memahami ungkapan ini? Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Diri kita, tiap-tiap kita sebagai manusia adalah salah satu kejadian Allah yang Allah letakkan di alam nyata, alam zahir ini, atau di alam mulki. Oleh kerana itu, manusia adalah merupakan salah satu rabitah. Salah satu rabitah untuk mengenal Allah. Kita tidak boleh mengenal Allah tanpa rabitah. Sebab zat Allah disebut di dalam Quran, Bismillahirrahmanirrahim, laisa kamitslihi syai'un. Yang bermaksud tidak ada sesuatu yang serupa dengan zat Allah. Zat Allah tidak boleh dikenal, tidak boleh dibanding, tidak boleh dirupa, tidak mengambil tempat, tidak mengambil ruang, tidak mengambil arah.
depan, belakang, kiri, kanan, atas dan bawah. Oleh kerana zat Allah itu tak boleh dikenal, cara mengenal Allah ialah menerusi mengenal makhluknya, kejadiannya. Itu pun untuk mengenal pertama sifat-sifat Allah, kedua perbuatan Allah, ketiga mengenal nama-nama Allah. Mengenal zat Allah tidak ada jalan. Kerana Allah sendiri saja yang kenal zatnya. Makhluknya tidak boleh kenal Allah. Ada pun mengenal nama-nama asma'uhu, itu sudah selesai. Sebab Allah sudah sebutkan nama-namanya dalam Quran, 99 nama. Yang dikenali Asma'ul Husna. Oleh kerana itulah, kita mengenal Allah, pertama, sifat-sifatnya, kedua, perbuatannya. Untuk mengenal sifat-sifat Allah dan perbuatan Allah, mestilah kita menggunakan rabitah. Iaitu rabitah kejadiannya. Apa makna rabitah? Sesuatu yang Allah jadikan yang dapat membantu akal kita untuk mengenal Allah. Yang lebih penting lagi, sesudah kita berjaya mengenal Allah menerusi rabitah, iaitu kejadian-kejadiannya, kita mengenal, sesudah kita berjaya mengenal Allah pada akal, berpandukan kepada kejadian-kejadian di alam zahir yang kita nampak boleh dirasa oleh panca indera, maka yang lebih penting lagi, mestilah kita meningkatkan untuk mengenal sifat dan perbuatan Allah ini tingkat hakikat, iaitu dengan menggunakan hati. Jadi, kita boleh jadikan kita untuk mengenal Allah menerusi dua tahap. Tahap pertama adalah akal. Kejadian diri kita ini menjadi roto akal kita, membantu akal kita untuk mengenal Allah. Kita nanti akan dapat ilmu mengenal Allah pada akal. Dan sesudah itu mesti kita tingkatkan tingkat yang tinggi. Kita jadikan kita supaya kita dapat mengenal Allah dengan hati kita. Kerana itulah diri kita ini rabitah, kejadian Allah yang dekat dengan diri kita, yang kita jadikan rabitah untuk mengenal Allah menerusi pandangan mata dan akal kita. Sesudah itu, kita dapat ilmu, kita tingkatkan lagi ke tingkat yang tertinggi, iaitu diri kita ini kita jadikan rabitah hati kita untuk mengenal Allah sampai kepada hakikat. Sampai kepada tingkat ihsan seperti yang Rasulullah sebut, al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Jadi, man arafa rabbahu faqad arafa rabbahu. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Memang boleh kita gunakan sebagai asas untuk mengenal Allah, menerusi kejadian diri kita sendiri. Kerana kejadian diri kita ini diletakkan oleh Allah di alam zahir atau alam syahadah atau alam mulk. Jadi kerana itu kita boleh jadikan diri kita ini untuk mengenal Allah. Dan panduannya pun sudah diberi dalam Quran. Misalnya, Allah berfirman, Wallahu khalaqakum min tinin summa min nutfatin. Allah jadikan kamu daripada tanah, kemudian Allah jadikan kamu daripada air mani. Rasulullah SAW pun bersabda,
bahawa setiap kita ketika berada dalam rahim ibu selama 40 hari dalam keadaan air mani. 40 hari yang kedua dalam keadaan segumpal darah, dan 40 hari yang ketiga dalam keadaan segumpal daging. 40 hari ketiga berarti 4 bulan. Bila masuk bulan yang terus Allah perintahkan malaikat untuk roh Allah dan dia lalu mengatakan, ya Rasulullah, Tuhan kamu boleh menghidupkan tulang-tulang yang reput ini. Disebutkan awalam yara insanu anna inna khalaqna min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin wa lana maka malu atin fa idza qala Allah dirinya itu dijadikan yang daripada air ini. Orang ini lupa dan mencabar Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah yang boleh mengeluarkan tulang yang reput? Sedangkan Allah lah yang menjadikan. Jadi Allah yang akal atau akal untuk kita mengenal kita asal usul kejadian kita. Kalau kita teliti secara lebih dalam pun, kita telitikan roh. Allah SWT firman dalam surah Isra, Bismillahirrahmanirrahim, yas'alunaka 'anir ruh qulir ruh min amri rabbi. Di zaman Rasulullah ada sahabat yang bertanya tentang ruh, maka tahu
ayat ialah nurun latifatun rabbaniyatun. Roh itu ialah sejenis nur yang sangat rasa yang dibangsakan kepada urusan Allah semata-mata. Itulah kata Imam Ghazali. Roh nurun latifatun rabbaniyatun. Roh itu adalah sejenis roh yang sangat rahsia yang dibangsakan kepada urusan Allah semata-mata yang manusia tidak boleh memahami secara mendalam. Maka cukuplah maklumat yang Allah beri seperti dalam Quran, roh itu adalah urusan Allah. Orang-orang yang belajar hakikat juga mengulas tentang ini, roh. Tapi jangan salah. Jadi manusia itu hidup, kita ini hidup dengan roh. Tapi roh itu urusan Allah. Dari segi kejadian, di peringkat kejadian, manusia hidup dengan roh. Tetapi apabila dilihat kepada Allah, roh itu urusan Allah. Jadi pada akhirnya manusia hidup dengan roh. Pada hakikatnya manusia hidup itu billah dengan Allah. Sebab roh itu urusan Allah. Di sinilah kita dapat memahami manusia boleh bergerak, manusia boleh bercakap, boleh mendengar, boleh berilmu. Dari segi kejadian roh, tapi dari segi hakikat Allah. Manusia melihat billah, mendengar billah, bercakap billah, bergerak billah. Artinya semuanya dengan qudrat dan iradah Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah Allah berfirman, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah menjadikan kamu dan Allah juga lah yang menjadikan perbuatan kamu, apa yang kamu lakukan. Allah menjadikan kita mudah kita faham. Tapi Allah menjadikan perbuatan kita susah nak faham. Sebab yang kita rasa bila kita berbuat, kita lah yang buat. Tak ada kait, kita rasa tak ada kait mengait dengan Allah. Tapi kalau kita fahami mengenai roh, kita berbuat sesuatu itu dengan roh. Tapi roh itu sebenarnya urusan Allah. Jadi bila kita melihat dengan roh, mendengar dengan roh, bergerak dengan roh, itu pada peringkat terakhirnya. Pada peringkat hakikatnya, ialah kita melihat, kita mendengar, kita bergerak, semuanya dengan Allah. Dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menjadikan kamu dan apa yang kamu lakukan. Jadi apa yang saya sebutkan ini semua, ini peringkat ilmu, peringkat akal. Apa yang dihuraikan oleh tokoh-tokoh ilmu hakikat itu semua di peringkat akal. Jadi mereka memahami man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu di peringkat akal. Di peringkat syariat saja. Sebab sejauh mana pun mereka huraikan. Bila dihuraikan dengan perkataan, dengan bahasa, itu semuanya di peringkat zahir, di peringkat syariat. Bukan di peringkat hakikat. Oleh kerana itu, marilah kita tinjau lebih dalam lagi
Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Sesudah kita pahami diri kita, ini boleh kita jadikan Rabb kita untuk mengenal Allah pada akal dan kita kita supaya diartikan kepada ma'rifatullah. Karena ma'rifatullah itu tempatnya di hati, bukan di akal. Akal tidak mampu menerima ma'rifah, hanya hati. Itu pun bukan sebarang hati, tapi hati yang telah dihidupkan oleh Allah, diberi cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita jangan lupa, bukan semua orang Islam hatinya hidup. Allah SWT berfirman dalam ayat 122 surah Al-An'am, Bismillahirrahmanirrahim. Awaman kana mayyitan wa akhyainahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nas. Kaman masaluhu fi dhulumat laisa bikharijin minha. Adakah orang yang hatinya mati lalu kami hidupkan? Sesudah kami hidupkan hati itu, kami jadikan dalam hati yang hidup itu nur. Dan dengan nur itu, hati orang tersebut dapat menimba berbagai ilmu langsung daripada Allah untuk diamalkan oleh dirinya dan untuk disebarkan kepada masyarakat manusia yang lain. Adakah orang seperti ini sama seperti orang lain yang hatinya tetap mati, berada dalam berbagai kegelapan yang tidak boleh keluar sama sekali daripada kegelapan tersebut? Jadi kita boleh gunakan diri kita sebagai manusia untuk rabita hati kita. Sesudah kita gunakan kejadian diri kita, rabita akal kita untuk mengenal Allah, maka sepatutnya kita tingkatkan gunakan kejadian diri kita untuk rabita hati, supaya kita dapat peningkatan ilmu daripada Allah, daripada ilmu pada akal kepada ma'rifah di dalam hati. Sebab itulah Allah SWT berfirman, wa fi anfusikum afala tubsirun. Di dalam kejadian diri kamu atau di dalam malakut diri kamu tidak kamu lihat. Lihat bukan dengan mata kepala, tapi dengan basirah, mata hati atau roh. Hanya roh kita saja yang boleh nampak rahsia-rahsia Allah di alam malakut, di dalam kejadian kita, dalam apa yang tersirat dalam tubuh kita yang kasar ini. Kita perlukan basirah, pandangan hati atau pandangan roh. Tapi andainya hati kita mati, gelap, bagaimana kita mau menggunakan hati kita? Sebab itulah langkah yang utama kalau kita mau mengenal Allah dengan menggunakan hati supaya Allah tingkatkan ilmu kita pada akal ke dalam hati menjadi ma'rifatullah. Mestilah kita usahakan terlebih dahulu supaya Allah hidupkan hati kita. Untuk menghidupkan hati tidak ada cara lain. Mesti banyakkan zikir. Supaya banyak zikir. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Ya ayyuhallazina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu berzikir banyak-banyaknya. Bila kita zikir sebanyak-banyaknya, dengan zikir itu hati kita dihidupkan oleh Allah. Karena itulah Rasulullah bersabda, Masalul ladzi
yadhkuru rabbahu walladhi la yadhkuru masalul ladzi yadhkuru rabbahu walladzi la yadhkuru rabbahu kamathalil khayyi wal bandingkan orang yang ingatkan Tuhannya Allah dengan orang yang tidak ingatkan Tuhannya Allah. Seperti juga orang yang menghidupkan orang mati. Orang yang hatinya ingat Allah, kata Rasulullah, seperti orang hidup. Orang yang hatinya tidak ingat Allah, kata Rasulullah, seperti orang mati. Seperti mayat. Coba kita bayangkan mayat berada depan kita. Apa yang mayat itu tahu? Tak tahu apa-apa. Coba kita tengok orang yang hidup. Kita bandingkan orang yang mati dengan orang yang hidup. Kan banyak perbedaannya. Begitulah Rasulullah, hidupnya hati itu dengan zikir. Matinya hati itu karena tak berzikir. Karena itu tuan-tuan, langkah yang pertama yang mesti kita lakukan supaya kita dapat menggunakan kejadian diri kita ini sebagai rabithah hati untuk mengenal Allah di tingkat yang tertinggi, mestilah kita belajar zikir apa-apa juga zikir yang diajar dalam mana-mana tarekat. Bila kita berzikir, terus berzikir, insya-Allah hati kita dihidupkan Allah. Bila hati kita dihidupkan, diberi cahaya oleh Allah Taala. Cahaya kerana kita berzikir itu yang menghidupkan hati kita. Menurut setengah ulama tasawuf, ada 3 jenis. Ada 3 jenis cahaya. Dimulai dengan cahaya intibah atau yaqadhah. Dengan cahaya intibah atau yaqadhah, hati orang tersebut mula dihidupkan. Lalai mula disedarkan. Ketika itu, hati tersebut mula berfungsi, mula bekerja, mula memainkan peranan dalam mengenal Allah. Bila Allah tingkatkan lagi, terangkan lagi cahayanya, maka cahaya itu dinamakan nur hudur atau nur iqbal. Ketika itu hati bukan hanya hidup, tapi hati sudah selamat daripada dipengaruhi oleh nafsu, dipengaruhi oleh makhluk. Hati hanya memandang Allah semata-mata. Dan akhirnya nur tersebut diakhiri oleh Allah dengan nur al-wisal. Nur yang menyampaikan seseorang itu ke tingkat ihsan. Mengenal Allah sebenar-benar kenal seperti yang Rasulullah sebut. Al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan itu ialah anda beribadah kepada Allah seolah-olah anda melihatnya. Sekiranya anda tidak lagi terasa melihat Allah, sesungguhnya anda akan terasa Allah sentiasa memantau anda. Allah itu sentiasa beserta dengan diri anda. Allah itu terlalu hampir dengan diri anda. Ini namakan baqa' billah. Tuan-tuan sedang pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Jadi man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, itu mestilah kita pahami dengan betul. Kalau kita pahami dengan betul, memang dapat membantu ungkapan ini, membantu kita, boleh kita jadikan salah satu asas untuk mengenal Allah pada akal secara sama'i, kemudian di peringkat hati secara zauqi. Betul. Maka adalah salah dan silap kalau kita terus-menerus mengkaji diri kita untuk mengenal Allah. Kedalam mana pun kajian kita tentang diri kita, itu di peringkat ilmu, di peringkat akal. Hati kita tidak akan dapat mengenalnya. Sebab kaji-kaji ini ilmu.
Tapi untuk mengenal Allah dari sudut hakikat, mesti menerusi zikir. Marilah kita cuba tengok, kita pahami apa yang dimaksudkan hakikat. Mereka yang belajar ilmu hakikat insan ni pun tak tahu apa itu hakikat sebenarnya. Mereka tak tahu apa itu hakikat. Ada 4 ungkapan serangkai yang selalu masyarakat kita sebut, kita juga kadang-kadang mendengar. Syariat, tarekat, hakikat, makrifah. Syariat, tarekat, hakikat, makrifah. Sebenarnya kalau kita kaji dengan betul, sebenarnya ada 3 saja serangkai. Di bawah sekali syariat. Atas syariat itu tarekat. Dan yang atas sekali hakikat. Adapun makrifah itu ialah ilmu bila sampai ke tingkat hakikat dinamakan makrifah. Setengah orang sufi kata untuk menjelaskan syariat, tarekat, hakikat. Syariat as-syari'atu an ta'budahu. Syariat itu, di peringkat syariat itu anda beribadat kepada Allah. Wa tariqatu an taqsudahu wa tahdurahu. Tarekat itu hati anda qasad mata Allah sehingga Allah itu hadir. Wal haqiqatu an tashhadahu. Dan hakikat itu anda musyahadah terhadap hakikat. Ada 3 saja. As-syari'atu an ta'budahu, wat tariqatu an taqsudahu wa tahdhuruhu, wal haqiqatu an tashhadahu. 3. Bila roh kita ini dapat musyahadah terhadap hakikat kejadian, maka ilmu kita itu ditukarkan, ditingkatkan oleh Allah kepada makrifah. Kerana itulah kita sebut 4 istilah serangkai. Syariat, tarekat, hakikat, makrifah. Sedang yang sebenarnya 3. Syariat, tarekat, hakikat. Makrifah itu ialah hasil daripada musyahadah seseorang, maka ilmunya ditukarkan, ditingkatkan oleh Allah kepada makrifah. Oleh kerana itu, untuk sampai kepada hakikat itu, mesti bersyariat. Makna bersyariat itu, kita melakukan apa yang disuruh oleh Allah, menjauhkan apa yang dilarang. Melakukan apa saja yang diwajibkan dan yang disunatkan oleh Allah, itu syariat. Kemudian tarekat, qasad kita, niat kita Allah saja sehingga Allah itu hadir dalam hati kita. Itu caranya dengan berzikir. Seperti para sahabat disebutkan dalam Quran. Yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajha. Para sahabat Nabi, orang-orang Islam di zaman Nabi sentiasa menyebut dan mengingat Tuhan mereka Allah sepanjang siang dan malam yang mereka mau Allah. Inilah tarekat. Supaya Allah itu hadir dalam hati. Allah itu diingat betul-betul dalam hati. Tujuan hati hanya Allah. Bila ini dilakukan, insya-Allah dengan kurnia Allah, Allah sampaikan hati kita kepada hakikat. Al-haqiqatu an tashhadahu. Hati kita, roh kita dapat musyahadah terhadap rahsia Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah musyahadah didefinisikan oleh setengah orang sufi
Al-musyahadatu hiya ru'yatul haqqi bil basirati min ghairi subhatin ka'annahu ra'ahu bil aini. Musyahadah itu ialah mata hati anda atau roh anda melihat ayat-ayat yang menunjukkan kewujudan Allah, yang menunjukkan sifat-sifat keagungan dan sifat-sifat kesempurnaannya. Di pandangan hati tanpa ada keraguan, kerana seolah-olah orang tersebut dapat memandang ayat-ayat Allah itu dengan mata kepala. Itulah dinamakan musyahadah. Imannya meningkat oleh iman musyahadah. Ilmunya meningkat daripada kepada makrifah. Jadi untuk sampai pada hakikat bukan dengan cara mengkaji diri. Kalau dikaji diri sampai setahun pun tidak sampai ke mana, kerana itu bukan jalannya. Sebab itulah di dalam Quran, segulungan umat Nabi Muhammad yang digelarkan gelaran ulul albab, mereka dikurniakan Allah ma'rifatullah, pandangan roh mereka dapat musyahadah, disebabkan mereka sentiasa zikir dan tafakkur. Inna fi khalqis samawati wal ardi wakhtilafil laili wan nahari laayatil liulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Itu ayat ini menceritakan golongan ulul albab yang sentiasa zikir dan tafakur, akhirnya hati mereka dihidupkan berbagai hijab yang melindungi pandangan roh, pandangan hati mereka diasyapkan oleh Allah, maka pandangan hati mereka dapat musyahadah terhadap ayat-ayat Allah yang ada di langit dan di bumi dan terdapat dalam peredaran masa malam dan siang. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa fil laili wan nahari laayatil liulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi. Ulul albab itulah mereka yang sentiasa berzikrullah terus-menerus dalam apa juga keadaan hidup mereka, berdiri ke duduk berbaring, sedar, jaga maupun tidur, sambil mereka tafakkur terhadap ayat-ayat. Jadi cara untuk mendapatkan makrifah, mengenal Allah di peringkat hakikat, mesti dengan cara zikir dan tafakkur seperti yang ditunjukkan di dalam ayat ini. Bukan dengan cara kaji diri. Kaji diri semana pun tidak akan sampai. Malahan kaji diri ini banyak menyimpan. Sehingga timbullah ungkapan orang-orang yang buat kajian diri ini, bahawa ketika seseorang itu solat, yang disembah bukan Allah. Yang disembah ialah yang menyembah. Yang disembah itu ialah yang menyembah. Yang disembah itu bukan Allah. Mereka kata yang disembah itu yang menyembah. Jadi yang disembah dengan yang menyembah tak ada beza. Mereka berdalilkan kepada innani anallah la ilaha illa huwa. Sebenarnya aku ini Allah. Tiada Tuhan, tiada ilah kecuali aku. Fa'bud ni. Sembahlah aku. Cubalah kita renungkan tuan-tuan. Kita solat menyembah Allah. Orang yang belajar ilmu hakikat ini mengatakan yang disembah ialah yang menyembah. Jadi kalau seorang itu solat, kalau kita tak menyembah Allah, salah. Sebab pada orang mereka yang disembah adalah yang menyembah. Ini kan satu kesalahan besar. Makhluk sudah dijadikan Tuhan. Sedangkan orang-orang sufi bagi panduan
wal rabbu rabbu wa in tanazzala, wal abdu abdu wa in taraka. Allah sebagai Tuhan itu tetap dia Tuhan, tidak boleh menjadi makhluk. Walaupun di tanazzul, fenomena Allah itu dapat kita lihat dalam semua kejadian tanazzul. Wal abdu abdu wa in taraka. Hamba itu tetap hamba, makhluk itu tetap makhluk, walaupun kita lihat resi-resi Allah itu ada dalam makhluk. Sama ada tanazul atau taraki, mestilah dilihat Allah tetap sebagai Tuhan, manusia tetap sebagai makhluk. Tidak boleh dicampur aduk, sehingga dikatakan bila seorang itu solat, yang disembah ialah yang menyembah. Ini kan pelik. Tidak ada ungkapan atau pandangan seperti ini dalam Quran. Apatah lagi hadis Nabi. Ini boleh melibatkan pahaman hululiyah. Pahaman akidah orang yang memahami bahawa Allah itu ada dalam semua makhluk. Mesra seperti mesranya garam pada air. Hulul. Aliran ini telah pun disepakati oleh Ahlussunnah sebagai aliran yang sesat, zindik, ataupun menjadi golongan ittihadiyah. Golongan yang mengiktikadkan bahawa Allah dengan makhluk itu satu. Walaupun Allah tetap Allah, makhluk tetap makhluk, tapi bersatu. Sedangkan kita mengikut pahaman Ahlussunnah wal Jamaah berdasarkan kepada firman Allah, laisa kamitslihi syai'un. Zat Allah itu tidak ada sesuatu yang serupa dengannya. Maka tidak boleh dietikadkan Allah itu ada dalam sesuatu, kerana Allah itu tak perlu pada tempat, tak perlu pada masa. Tidak ada arah kiri kanan, depan belakang, atas bawah. Tak ada siapa yang boleh kenal zat Allah. Allah sendiri. Laisa kamitslihi syai'un. Mengenal zat Allah itu tidak boleh. Diberi amaran oleh Allah dalam Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yukhaddirukum Allah nafsah. Allah bagi amaran keras terhadap kamu daripada kamu membincang-bincangkan tentang zatnya. Rasulullah SAW juga pernah marah, pernah mengingatkan para sahabat dengan katanya, kalau ada orang membincangkan zat Allah, taklah kamu jauhkan diri. Jangan ikut sama bincang-bincang tentang zat Allah. Karena yang kenal zat Allah hanya Allah. Itu sudah selesai. Tetapi orang yang mengenal Allah menerusi ilmu hakikat, sampai ada ungkapan Arab dengan diri kita untuk mengenal dua peringkat. Pertama, kita berikan diri kita ini untuk mengenal Allah sebagai Rabita, mengenal Allah pada peringkat akal.
untuk kita di sinilah letaknya apa yang telah saya sebutkan dalam poin yang lepas, mujahadah al-kasfi wal ittila'. Imam Ghazali menegaskan, ma'rifatullahi wa awsafi wa af'ali la tusal bi ilmil kalam. Bal yakadu al-kalamu mani annaha wa khilaban anha. Wa amma khusuluha bil mujahadah. Faqad qala Allah Ta'ala walladzina jahadu fina nahdiyannahum subulana. Adapun ma'rifatullah, ma'rifat tentang sifat dan perbuatan Allah itu tidak boleh dicapai dengan cara terus belajar ilmu tauhid, ilmu kalam. Bahkan sesiapa yang terus belajar ilmu kalam, maka ilmu kalam itu boleh menghalang, boleh mengikat seseorang daripada mencapai ma'rifatullah. Adapun cara untuk mendapatkan ma'rifatullah itu mestilah melakukan mujahadah. Dan Allah sudah berfirman dalam Quran, alladzina jahadu fina lahdiyannahum subulana. Di sinilah Imam Ghazali melakukan mujahadah bertahun-tahun untuk mendapat ma'rifatullah. Beliau meletakkan jawatan, jual semua harta, lalu berpindah ke Syria, duduk di dalam Masjid Amawi, dan di situ ada sebuah bilik. Beliau di situ selama 10 tahun. Beribadat kepada Allah, berzikir terus menerus. Hasilnya, kata Imam Ghazali, apabila aku beramal selama 40 hari, maka aku terasa Allah kurniakan satu ilmu yang sebelumnya aku tak ada. Apabila aku tambahkan lagi beramal selama 40 hari, aku rasa begitu Allah limpahkan ilmu lain dalam hatiku yang sebelumnya aku tak ada. Inilah limpahan ilmu terus ke dalam hati yang dinamakan ilmu laduni, dinamakan ilmu tauqi, ilmu wahyi, ilmu kasyaf, al-ulum, al-mukasyafah, ilmu hakikat, ilmu hati, ilmu nafi' dan sebagainya. Kata Ibnu Khaldun untuk menjelaskan maksud Imam Ghazali, kerana Imam Ghazali meninggal dunia tahun 505 Hijrah. Dia dianggap sebagai menjadi abad ke-5. Ibnu Khaldun wafat pada tahun 808 Hijrah. 808 Hijrah. Dia dianggap sebagai mujadid abad yang ke-7 atau ke-8. Abad ke-8 Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun menjelaskan mujahadah yang dilakukan oleh seseorang mukmin itu, Allah akan kurniakan ma'rifatullah sehingga dapat kenal diri sebenar-benar diri, ialah mujahadah al-kasfi wal ittila'. Mujahadah yang berakhir dengan Allah syabkan berbagai hijab yang melindungi pandangan hati, pandangan roh, pandangan sir. Apabila Allah telah angkatkan semua hijab, berbagai hijab, maka pandangan hati, pandangan roh, pandangan sir nampak dengan jelas resi-resi Allah di alam malakut. Ketika itulah Allah limpahkan ke dalam hati orang tersebut ma'rifatullah. Lebih jauh, Ibnu Khaldun mendetailkan proses seseorang yang melakukan mujahadah al-kasfi wal ittila' ini. Sehingga keterangan yang beliau berikan dalam kitabnya As-Sifat Usail di Tahdhib bil Masail itu dapat kita terima kewajarannya.
bila seseorang itu terus melakukan mujahadah tersebut, maka berlakulah dalam diri orang ada yang beran yang Tuhan mati belum mati, itulah fana. Di mana setengah ulama tasawuf mengatakan mutu qabla an tamutu, matilah kamu sebelum kamu mati sebenar. Jadi kematian itu ada 3. Satu matur, kedua tidur. Tidur itu macam mati. Sebab ada doa. Bila kita bangun dari tidur, kita ucapkan Alhamdulillahilladzi amat. Alhamdulilladzi akhyana ba'da amatana wa ilaihi. Alhamdulillah Allah yang menghidupkan kami. Sesudah mematikan kami, menghidupkan kami. Dan kami akan kembali kepadanya. Jadi, mati sebenar, kemudian tidur itu macam mati. Tapi satu lagi mati ialah orang fana. Inilah yang disebut oleh setengah ulama tasawuf yang setengah orang kata hadis Nabi, mutu qabla an tamutu, matilah kamu sebelum kamu mati sebenar. Itu apa? Bukan dengan cara kaji diri. Kaji apa itu mati, apa itu tidur, apa itu roh. Tak sampai kana. Jadi menurut apa yang diterangkan oleh Ibnu Khaldun, apabila seseorang itu melakukan mujahadah al-kasbi wal ittila', akhirnya orang tersebut difanakan oleh Allah. Dihilangkan pendengarannya, penglihatannya, daya dan kekuatannya, rasa kewujudan diri semua hilang, fana. Ketika itulah orang tersebut mengenal diri. Apa yang sebenarnya pendengarannya, apa sebenarnya penglihatannya, apa sebenarnya daya kekuatannya, apa sebenarnya kewujudannya. Rupanya semua tidak ada. Fana. Seperti pengalaman Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam sesudah tamat menjalani masa yang ditetapkan oleh Allah untuk uzlah khadur ibu Tur Sinah. Maka Nabi Musa alaihissalam ingin Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma ja'a Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu. Qala rabbi arini anzur ilaik. Qala lan tarani walakin zur ilal jabali. Fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Falamma tajalla rabbul jabali ja'alahu dakka wa kharra Musa sa'iqa. Falamma afaqa qala subhanaka tubtu ilaika wa ana awwalul mu'minin. Ini cerita tentang Nabi Musa
apabila Nabi Musa habis menjalani uzlah dan khalwat berzikir terus menerus di Bukit Tur Sinai selama 40 hari 40 malam, maka ketika itu Allah bercakap dengan Nabi Musa, wa kallamahu rabbuh, Tuhannya Allah bercakap-cakap dengannya. Ketika itulah Nabi Musa bercakap, berdoa kepada Allah, qala rabbi arini anzur ilaik, ya Allah bagilah peluang aku supaya aku dapat melihat zat-Mu dengan mata kepala aku. Qala lan tarani, ya Musa engkau tak akan dapat melihat aku dengan kedua-dua matamu. Walakin dur ilal jabali, akan tapi yang Musa engkau renungkan Bukit Tur Sinai. Jadi Bukit Tur Sinai itu Allah perintahkan Nabi Musa untuk menjadi robito hatinya. Sama juga kalau kita jadikan diri kita ni robito hati kita. Tapi Nabi Musa dipilihkan oleh Allah, robito hatinya ialah Bukit Tur Sinai dan kejadian sekitar. Walakin dur ilal jabali, fa ini istaqara makanahu fasawfa. Ya Musa, sekiranya Bukit Tur Sinai itu tetap wujud tersergam seperti yang kau lihat sekarang, nascaya engkau boleh nampak aku dengan matamu. Tapi apa yang berlaku, Tuhan? Apa yang berlaku, Allah SWT Tur Sinai itu hilang dalam pandangan Nabi Musa. Kenapa hilang, tuan-tuan? Bukit Tur Sinai sekarang ada. Kenapa hilang? Kerana pandangan mata kepada Nabi Musa difanakan oleh Allah. Sebab itu tak nampak lagi, walaupun Bukit Tur Sinai dan kejadian sekitarnya terselam di depannya. Tapi dia rasa tak ada dah. Dengar tak dengar apa. Pendengarannya sudah dihilangkan, dimanakkan oleh Allah. Dia kekuatannya pun hilang. Nabi Musa lebih wujud diri pun hilang. Itulah disebutkan wa kharra Musa sa'iqa. Maka Nabi Musa tersungkur, pingsan, jadi fana, bukan pingsan. Ketika fana itulah tuan-tuan, Nabi Musa dapat pengalaman, dapat merasakan zahir dan batin, jasmani dan rohani wujudan Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang Rasulullah sebut, al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan itu adalah anda kepada Allah seolah-olah anda melihatnya. Jadi ketika itu Nabi Musa rasa wujudnya Allah begitu hebat. Tidak mustahil pada itu hati Nabi Musa takut, seluruh badan meletak. Sebab itu jadi fana. Tapi tidak terus-menerus begitu. Ditukarkan oleh Allah, rasa takut hilang. Mengeletak hilang jadi stabil. Yang diterangkan oleh Allah ada ayat 23 surah Az-Zumar. Taksairu minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum. Summa tadinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah. Mengeletak anggota orang yang hatinya takut pada kebesaran Allah. Seperti pengalaman Nabi Musa. Tentulah dia takut kepada Allah, menggeletar, kesejukan. Itu sebab itu panas, tersungkur, lembik. Summa tadinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah. Falamma afaqa. Maka apabila Nabi Musa itu sembuh, pulih, akhir fana, Allah disegera berkata, Subhanaka, Maha suci Engkau ya Allah.
Inilah kesan daripada apa yang Allah limpahkan hati makrifah terus dalam hati. Secara limpahan, secara dunia. Inilah kesan Nabi Musa terus mengucapkan Subhanaka. Maha suci ya Allah, tupilaika aku serah diri bulat-bulat lahir batin aku engkau untuk menjadi hamba-Mu sebaik-baik hamba-Mu ya Allah. Wa ana awwalul mu'minin. Inilah titik permulaan aku mukmin sebenar-benar zahir dan batin, akal dan hati. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ungkapan man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Kalau betul kita pahami, gunakan ilmu yang betul, memang sangat baik untuk jadikan titik tolak mengenal Allah. Kerana diri kita ini salah satu rabitah untuk akal dan hati. Tapi ingatlah rabitah kita ni bukan saja diri kita. Sebab apa saja kejadian, Allah SWT berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Fa'ainama tuwallu fasamma wajhullah. Mana saja kamu pandang, kamu akan ingat wujudnya Allah. Pandangan akal ke dengan pandangan hati, apa saja makhluk Allah. Semua jadi rabitah. Jadi kerana itu, awaslah tuan-tuan, puan-puan berpendengar, jangan tertipu dengan ilmu hakikat mengenal diri, ilmu rahsia mengenal diri. Bila dah belajar, dah tamat kitab yang dipelajari, setahun ke, 6 bulan ke, tuan-tuan sudah dianggap sebagai duduk dalam hakikat, gugur semua taklif agama. Jadi itu adalah satu kesalahan yang besar, penyelewengan yang besar. Ini berlaku dalam negara kita. Awaslah. Setakat ini saja, mudah-mudahan kita dapat memahami maksud man arafa nafsahu arafa rabbahu secara yang sebenar, yang hak. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kat jawapan ni dah jawab tadi. Tadi sudah disebutkan man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, bukan nahdi, tapi sumbernya ada pengatakan paling yang kenanya ke ulama, terungkapkan kata ulama, arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Ada juga pandangan bahawa kata-kata tersebut, ungkapan kata tersebut berasal daripada ucapan Nabi Allah Idris alaihissalam, di mana satu ketika Nabi Idris cakap pada seorang hamba Allah, Iqrib, katakan
ribu rabbaka. Kenal rabbaka. Telah diceritakan oleh ulama tidak berlawanan dengan maksud ayat Al-Quran, tidak berlawanan dengan maksud hadis-hadis Nabi. Kerana itulah kalau kita gunakan maksudnya tak ada masalah. Tapi cara betul. Cara salah ialah kita timbulkan ilmu kaji diri. Itu tidak ada dalam Islam. Kalau ilmu kaji diri ini boleh kenal Allah, ahli falsafah yang bijaksana, tentu mereka boleh kenal Allah. Tak perlu Allah utuskan Nabi dan Rasul. Betul. Mana? Betul. Sama Pak Bil. Buka tulis dalam kitab Baqarah. Apa faham? Asyik apa ni betul kalau tuan guru macam mana tahu peningkatan maklumat diri. Ini biasanya yang punya diri dia tidak sedar, ya? Kerana Allah SWT Maha Pengasih Penyayang, maka tak didarkan supaya selamat. Kalau seorang itu naik makam, dia tahu takut ditakuti dia ujub dan riak. Kerana itulah berdiri saja yang kita mahu Allah, bukan makam Allah. Oh, majalah. Wahdatul apa tu? Wahdatul Ilahiyah. Wahdatul Ilahiyah. Sama. Tak faham ya. Saya tak faham soalan ni. Adakah wahdatul ilahiyah, waridatul ilahiyah sama dengan ilmu laduni? Waridat ilahiyah itu kalau ilmu
dan